Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertamanya saya mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya Allah, dengan izin Allah taala, kita sama-sama dapat hadir ke masjid ini untuk menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Dan seterusnya tuan-tuan telah berjaya melengkapkan sembahyang maghrib tadi dengan sembahyang rawatib ba'diyatan maghrib. Dan seterusnya, alhamdulillah tuan-tuan masih ada masa tunggu sekejap untuk program yang mulia, iaitu program ceramah kuliah maghrib pada malam ini. Jadi tuan-tuan sekalian, selepas 5 bulan, malam ni saya dapat bersiaran kembali di masjid yang kita semua sayangi, yang kita semua dapat sama-sama hadir sembahyang jemaah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kakak-kakak, abang-abang, tuan haji, puan hajah, tak lupa kepada semua AJK Masjid Kampung Licin Hulu. Malam ni saya membawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Muslim, tuan-tuan sekalian. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iza fara'u ahadukum minat tashahhudil akhir falyata'awwaz billah min arba' min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarril masihid dajjal. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendengar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu selesai membaca tasyahud akhir, maka mohonlah berlindung dengan Allah daripada 4 perkara ini. Nabi pesan kepada para sahabat yang mendengar kuliah-kuliah Nabi, tazkirah Nabi, maka Nabi pesan kepada para sahabat untuk diambil maklum. Dan maklumat ini juga terpakai kepada kita juga. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi berpesan supaya selepas kita membaca tasyahud akhir ni ada masanya jemaah ataupun tuan-tuan kita semua akan membaca sebahagian sahaja, tidak sampai habis. Maknanya kita akan baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah sampai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka kita pun bagi salam, maka sah semayang kita. Yang kedua, ada jemaah, ada di kalangan kita yang membaca tasyahud akhir sampai habis, iaitu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah sampai habis, iaitu menyambung kepada salawat Ibrahimiyah fil alamin innaka hamidum majid. Maka Nabi pesan kepada kita semua supaya kita jangan lupa memohon perlindungan daripada 4 perkara ni, min arba'. Maka ulama berkata, sesiapa yang tak hafal doa ni dalam bahasa Arab, hafal dalam bahasa Melayu dan sebut dalam hati masing-masing, betapa pentingnya doa ini yang Nabi suruh minta kepada Allah, berlindung daripada Allah 4 perkara ini. Tuan-tuan sekalian, apa yang pertama Nabi suruh kita lindung? Min azabi jahannam,
Allahumma inni, ni doa dia. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung daripada azab neraka Jahannam. Nabi pesan kepada sahabat. Kenapa Nabi kata kena minta lindung kepada Allah daripada azab neraka Jahannam? Pertama, tuan-tuan sekalian, Rasulullah SAW apabila dimi'rajkan, Nabi dibawa pergi syurga. Syurga ni dijaga oleh dia punya ketua pengarah syurga, namanya Malaikat Ridwan. Apabila Nabi bagi salam kepada Malaikat Ridwan, Malaikat Ridwan menjawab dengan penuh kesenyuman, sebab Malaikat Ridwan menjaga syurga. Dalam syurga, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan kalau buka ayatul Quran, tuan-tuan sekalian, dalam tu banyak Allah sebut, bila sebut orang beriman dan beramal soleh, tampaknya ialah mesti disebut jannatin tajri min tahtihal anhar, syurga yang mengalir air di bawahnya. Tuan-tuan, kenapa disebut sungai? Syurga ni banyak sebut sungai. Sungai itu simbolik kepada ketenangan. Kalau tuan-tuan pergi sungai Tekala, pergi sungai Gabai dan sebagainya, tuan-tuan duduk kat situ, tuan-tuan sekalian, duduk dekat air terjun ke, tengok sungai mengalir, di situ tuan-tuan akan mencapai ketenangan. Maknanya Nabi tengok dalam syurga, tuan-tuan sekalian, tenang tuan-tuan sekalian. Allah, hai, syurga ni siapa dapat masuk, untunglah dia. Kemudian tuan-tuan sekalian, Nabi dibawa ke satu tempat namanya neraka. Neraka ni pula, tuan-tuan sekalian, dijaga oleh ketua pengarahnya. Ketua pengarahnya ialah Malaikat Malik. Tuan-tuan, bila Nabi SAW memberi salam kepada Malaikat Malik, tuan-tuan sekalian, apa yang berlaku? Yang berlaku ialah Malaikat Malik menjawab soalan Nabi tak senyum. Tuan-tuan sekalian, tak senyum. Bila tak senyum, Nabi pun terfikir, kenapa tak senyum kan? Macam kita bila orang kita bagi salam ke orang jawab dalam keadaan yang tak senyum ataupun dalam keadaan yang masam, kita terasa hati. Kita terasa, apa salah aku ni? Kenapa dia jawab macam tu? Kenapa bila dia jawab salam dia nak marah-marah aku ni? Mesti terasa hati kan? Berlaku macam itu. Jawab salam juga tapi marah-marah. Jawab salam juga tapi dalam keadaan yang masam mukanya. Mungkin dia ada berlagu angin dengan kita. Dengan Nabi tuan-tuan sekalian, Malaikat Jibril perasan tau. Dia perasan Nabi macam agak terasa lah. Kenapa Malaikat Malik ini, dia punya jawapan yang tidak mencerminkan macam Malaikat Ridwan. Maka tuan-tuan sekalian, Malaikat Jibril beritahu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, Malaikat Malik ni Allah cipta menjaga neraka. Dia tak boleh senyum sikit pun, tak boleh senyum. Kalau dia senyum, dia berdosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, tuan-tuan sekalian, apabila tuan-tuan sekalian Nabi tengok dalam neraka, diperlihatkan dalam neraka, tuan-tuan sekalian, dalam neraka banyak unit tuan-tuan sekalian. Dalam pejabat kita banyak unit inventory, unit makanan, unit ICT, banyak unit. Dalam neraka banyak unit juga. Ada juga kaunter-kaunter, dia punya kaunter. Dalam neraka ada unit zakum. Unit zakum ni unit bahagian makanan, di mana bila ada orang neraka yang lapar, kena pergi tempat tu. Namanya unit zakum. Makanan yang bila orang makan berkocai dia punya leher, tuan-tuan sekalian, tersangkut duri kat leher dia. Dah lah pahit, tuan-tuan sekalian, panislah tu. Kemudian ada unit hamim. Unit hamim ni iaitu tempat air. Mana orang yang haus akan beratur tempat tu nak minum air, dia beri air bernama hamim. Air yang panas menggelogak, tuan-tuan sekalian, maka berkocai mulut dia. Dan api neraka, tuan-tuan sekalian, nak sebut kenapa Nabi suruh doa betul-betul ni. Nabi kata bila sahabat dengar Nabi sebut macam ni, nak sahabat-sahabat gerun, takut sahabat Nabi SAW, takut. Dalam neraka Jahannam, tuan sekalian, tuan-tuan buka surah Al-Qari'ah, tuan sekalian, Al-Qari'ah, dalam tu ada sebut narun hamiyah, iaitu narun, api, hamiyah yang menjulang-julang, tuan-tuan sekalian, iaitu api tu menjulang, dia bakar, dia membakar manusia, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan sekalian, saya nak beritahu tuan-tuan sekalian mengenai sifat Malaikat Malik. Apabila Malaikat Malik dia pergi masuk office, apa office dia? Neraka lah office dia kan.
Bila dia masuk neraka, tuan-tuan sekalian, apa yang berlaku agak-agak tuan-tuan sekalian? Yang berlaku ialah bila dia masuk dalam neraka, dia kan ketua pengarah. Tuan-tuan sekalian, dalam tu ada dia punya pegawai-pegawai. Pegawai-pegawai dia namanya Zabaniyah. Dalam tu yang merantai, yang menarik orang campak dalam api neraka, nama Zabaniyah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, akak-akak sekalian, bila malaikat Malik masuk, apa yang berlaku kepada api neraka, tuan-tuan sekalian? Tuan-tuan, itu sebab Nabi suruh doa ni. Malaikat Malik saja, tuan-tuan sekalian, dia ni CEO neraka kan, orang paling besar neraka dia lah, dia bos. Bila dia masuk office, tuan-tuan sekalian, apa yang berlaku, tuan-tuan sekalian? Adakah malaikat Zabaniyah lari ke? Tak. Api-api dalam neraka akan ke tepi semua, tuan-tuan sekalian. Bukan tanda hormat, tidak. Api neraka tu akan ke tepi. Bila masuk malaikat Malik dalam neraka, tuan-tuan sekalian, api neraka tu ke tepi. Sebab apa, tuan-tuan sekalian? Sebab api neraka tu dah panis kan. Malaikat Malik lebih panis daripada api dalam tu. Betapa panisnya api neraka, tengok ketua dia. Ketuanya malaikat Malik, tuan-tuan sekalian. Ya Allah, takut. Maka Nabi suruh doa sebelum nak bagi salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, nombor 1. Kemudian Nabi pesan nombor 2, wa min azabil qabri, ataupun wa min azabil qabr, elak daripada azab kubur. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, abang-abang sekalian, kita dah dengar cerita, tuan-tuan sekalian, pasal azab kubur ni. Saya tak nak cerita benar azab kubur ni, cuma saya nak cerita sikit pasal Nabi pergi ziarah kubur dengan sahabat Nabi dia. Nabi pergi ziarah kubur, tuan-tuan sekalian. Dia pergi kubur, dia cacat atas kubur yang sebelah kanan ni dengan pelepah tamar tau. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa letak pelepah tamar cocok atas kubur orang ni? Nabi kata apa? Kau nak tahu tak? Apa dia? Orang ni sedang kena seksa. Siapa yang bagi tahu orang tu kena seksa? Pastilah malaikat. Dengan arahan Allah Ta'ala bagi tahu Nabi. Nabi tahu. Nabi dia dapat ilham daripada Allah Ta'ala. Sekarang ni orang kubur belah kanan aku ni kena seksa. Maka selagi mana aku cocok pelepah tamar ni atas kubur ni, selagi dia tak kering, maka dia akan mendoakan, dia akan berzikir kepada orang yang kena seksa ni. Kenapa ya Rasulullah? Orang yang kena seksa ni, dia ni banyak mengumpat atas dunia. Atas dunia dia banyak mengumpat, tidak mohon maaf kepada orang yang diumpat. Konon seksa, tuan-tuan sekalian. Kemudian tuan-tuan sekalian, Rasulullah SAW pula, tuan-tuan sekalian, dia cacat lah pelepah tamar dia sebelah kiri kubur tu. Sama juga fashionnya, iaitu kena seksa juga. Sahabat tanya, kenapa kena seksa? Ini manusia atas dunia dulu, bila dia qada hajat, bila dia beristinja, basuh tidak berapa bersih, maka dia kena seksa. Oh ya ke? Tuan-tuan sekalian, siapakah ketua pengarah alam barzah? Tuan-tuan, alam barzah ni alam lain kan, alam yang besar tau. Kenapa pula ketua pengarah ni 2 orang? Tuan-tuan perasan tak? Jibril alaihissalam nama seorang je. Malaikat Mikail yang membawa rezeki seorang je. Malaikat Ridwan, ketua pengarah syurga seorang je. Tiba-tiba tuan-tuan sekalian, bila tiba time alam barzakh, ada nama 2 orang. Siapa nama dia? Iaitu Munkar dan Nakir, 2 orang. Kenapa tuan-tuan sekalian? Sebab bila sebut alam barzakh, alam lain, mana alam dunia besar dah ni. Masuk alam barzakh, dia bermula sejak Nabi Adam alaihissalam. Kubur di sosial dah lama dah wujud, tuan-tuan sekalian. Besar alam ni. Maka ketua pengarah dia 2 kan, Munkar dan Nakir. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, abang-abang dan kakak-kakak sekalian, nak sebut tuan-tuan sekalian, nak sebut ni kenapa Nabi suruh baca doa ni, jangan konon azab kubur. Tuan-tuan, bila masuk kita dalam kubur, tuan sekalian, bila imam dah pergi kan, bila anak beranak kita dah pergi, bawa kereta kita, bawa dompet kita, bawa selipar kita, bawa kain pelekat kita, bawa semua, datanglah CEO ni, datang tengok ada orang barulah hari ni, kan? Maka dia tanya soalan. Tuan-tuan, soalan dia atas dunia semua boleh jawab. Tuan-tuan, atas dunia, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan ingat dia,
Orang tu atas dunia buat maksiat paling besar pun tetap boleh sebut nama Allah. Allah izinkan. Walaupun dia minum arak, dia togok arak tuan sekalian, dia togok arak kan tuan sekalian, tanya dia, siapa Tuhan kau? Allah. Dia boleh jawab. Walaupun dia berzina ke, dia buat jahat ke, tetap boleh sebut nama Allah. Sedangkan orang non-Muslim pun kalau sebut, dia akan sebut Tuhan Allah. Allah izinkan. Kan? Tetapi tuan-tuan abang-abang sekalian, saya nak sebut malam ni, bila masuk alam lain tuan-tuan sekalian, orang-orang yang atas dunia yang lawan Allah, yang lawan Rasul, yang buat maksiat sebelum bertaubat, Allah tak izinkan sebut namanya dalam kubur. Tak izin langsung. Malaikat tanya Munkar Nakir, ada orang barulah, jom kita test soalan jawab, tengok kan, lebih kurang macam itulah tuan sekalian. Wallahu a'lam. Nah, ma rabbuka, siapa Tuhan kau yang kau sembah? Tak boleh jawab. Sanyap dia mulut dia tu. Padahal atas dunia boleh jawab kan? Tak boleh jawab. Tuan-tuan, bila tak boleh jawab, bermulalah seksaannya itu sehinggalah hari kiamat. Tuan-tuan, ya Allah, takut kita. Habis tuan sekalian. Azab kubur. Baik. Tuan-tuan, apa yang doa yang ketiga Nabi suruh baca tuan sekalian? Pertama, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Elak daripada azab neraka jahannam. Yang kedua, bil qabri, daripada azab kubur. Tiga, tuan-tuan ingat wa min fitnatil mahya wal mamat. Apa dia? Elak daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Baik. Tuan-tuan, fitnah ni daripada zaman Nabi Adam sampai zaman Rasulullah SAW sampai sekarang dia berjalan, dia tak berhenti. Tuan-tuan, apa implikasi fitnah? Mai saya cerita malam ni apa yang berlaku kepada isteri Nabi SAW, namanya fitnatul ifk, iaitu fitnah pembohongan yang besar nama. Saya cerita malam ni tuan-tuan sekalian, tuan-tuan dah dengar cerita ni, ini dirakamkan dalam hadis. Panjang hadis tu tuan-tuan sekalian. Saya buat rumusan pasal hadis tu sebab ulama apa ada baca hadis ni. Tuan-tuan sekalian, saya nak cerita pasal implikasi fitnah ni besar dan terkena kepada keluarga Nabi SAW tuan sekalian. Baik. Satu ketika tuan sekalian, bila Nabi nak keluar perang Bani apa saya tak ingat tuan sekalian, dia pun buat undian kepada isteri-isteri Nabi. Buat undian nak ikut Nabi pergi perang. Maka bila buat undian tuan-tuan sekalian, terkena kepada isteri Nabi namanya Aisyah radhiyallahu anha. Bawa rombongan ni tuan-tuan sekalian pergi perang ni. Kira berperang, kira bermusafir jugalah tuan-tuan sekalian. Bawa isteri Nabi, bawa sahabat-sahabat Nabi. Apabila selesai perang tuan-tuan sekalian, maka rombongan Nabi balik. Tuan-tuan, bila balik tuan-tuan sekalian, berhenti di satu tempat tuan-tuan sekalian, rehat, RNR, satu tempat rehat dan rawat. Rehat tuan-tuan sekalian, rehat. Isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, dia pergi buang air tuan-tuan sekalian. Dia pergi buang air. Kan? Jadi selepas rehat yang agak panjang sikit, bermalam kat situ tuan-tuan sekalian, maka keesokan harinya maka rombongan Nabi pun pulang ke Madinah tuan-tuan sekalian. Pulang ke Madinah tanpa dilihat bahawasanya ada yang tertinggal. Yang tertinggal ni siapa? Isteri Nabi SAW. Pori dah cek dah semak tuan sekalian, sampai di Madinah tuan sekalian, bila cek balik ada seorang yang tertinggal, iaitu isteri Nabi SAW. Siapa nama? Aisyah radhiyallahu anha. Tuan-tuan sekalian, waktu tu umur Aisyah sangat muda, sebab isteri Nabi ni tuan sekalian, dia kahwin umur 9 tahun. Ketika Nabi wafat, umur Aisyah radhiyallahu anha ni waktunya muda, remaja lagi. Bila dia tengok tuan sekalian, dia telah ditinggalkan tuan sekalian, dia menangis tau. Nak pergi mana ni? Menangis dia. Orang semua dah tak ada, ditinggal seorang-seorang kat situ. Tuan sekalian, sampai di Madinah tuan sekalian, Rasulullah kata kepada seorang sahabat namanya Safwan bin Mu'attal. Safwan bin Mu'attal tuan sekalian, seorang sahabat Nabi yang Nabi pesan kat dia, wahai Safwan, boleh tak kau tolong cari, kau pergi tempat tu balik, kau cari isteri aku. Mana tahu dia ada kat situ ke apa ke. Siapa nama sahabat Nabi ni? Safwan bin Mu'attal. Dia pergi balik
Pergi balik tuan-tuan sekalian mencari isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi ke tempat asal. Sampai tempat asal tuan sekalian, Aisyah menangis tuan sekalian. Sebab dia seorang-seorang, budak lagi. Kan, ya Aisyah, dia kata, kau pergi mana? Dia kata, aku pergi buang air kan. Kita bermalam kan, buang air, besok pun mungkin buang air tuan sekalian. Tak sadar yang isteri Nabi tertinggal. Wahai Aisyah, dia kata, Rasulullah minta aku bawa kau pulang. Kan, bawa kau pulang. Kenapa Safwan dapat jumpa balik tempat tu? Sebab Nabi pesan kepada Safwan ni manusia yang bila dia bergerak, tugas dia memijak tapak-tapak, memijak tanah ketika tu menjadi kesan. Bila dia patah balik, kesan tu ada balik. Safwan bin Mu'attal nama dia. Tuan-tuan sekalian, macam mana Safwan bin Mu'attal ni bawa balik isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Isteri Nabi duduk atas unta. Maka Safwan bin Mu'attal tarik unta tu bawa balik ke pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sampai di Madinah, orang Madinah terkejut besar. Sebab apa? Sebab yang balik bersama Aisyah radhiyallahu anha ni bukan Rasulullah, iaitu Safwan bin Mu'attal. Tuan-tuan, ini tu sebabnya ni fitnah al-ifk, iaitu fitnah pembohongan yang besar-besaran. Orang pun bercakap-cakap, ya Allah, apa Aisyah kenapa ni? Kenapa dengan orang lain? Kenapa tak dengan Nabi? Maka orang dah bising-bising tuan-tuan sekalian, sampai ke telinga seorang makhluk ni namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Sampai ke telinga dia tau. Bila sampai ke telinga dia tuan sekalian, apa dia buat? Dia bancuh lagi, dia bakar lagi, dia bosar-bosarkan cerita tuan sekalian. Dia bosar-bosarkan cerita bahawasanya Aisyah radhiyallahu anha ada skandal dengan Safwan bin Mu'attal. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, fitnah ni fitnah paling besar dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi tuan sekalian terkesan tau. Nabi terkesan. Nabi sampai sebulan tak tegur Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hadis tu sebut tuan sekalian, Nabi tak tegur Aisyah sebulan, kecuali Nabi tanya khabar. Kan, tawar hati. Jadi isteri Nabi tuan-tuan sekalian, dia tengok Nabi SAW, suami dia tu dah berubah sebulan tuan-tuan sekalian. Akhirnya apa dia kata? Wahai ya Rasulullah, kenapa ni? Kenapa jadi macam ni? Rasulullah dia tawar hati tuan sekalian. Kalau macam ni, hantarlah aku balik rumah mak aku. Tu perempuan ni kan. Tuan-tuan sekalian, Rasul ingat apabila Aisyah sebut macam tu pada Nabi nak bujuk. Nabi bujuk tak? Nabi tak bujuk. Nabi hantar Aisyah radhiyallahu anha kepada ke pangkuan keluarganya. Siapa keluarga tuan sekalian? Tuan-tuan, keluarga siapa tu Aisyah tuan sekalian radhiyallahu anha ni, ya Allah, keluarga yang hebat-hebat. Siapa ayah dia? Ayah kepada Aisyah ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa mak dia? Ummu Ruman. Balik tuan sekalian. Mak, kenapa ni mak ada dengar cerita ke pasal saya ni kan? Mak ni sebenarnya dah dengar lama dah, tahan hati je. Ayah kau pun sama, Abu Bakar pun dah dengar cerita kau ni, tahan hati je. Tuan-tuan sekalian, dengar orang sebut pasal anak sendiri di Madinah. Orang fitnah anak Abu Bakar As-Siddiq tuan sekalian, ada skandal dengan orang ni. Maka tuan-tuan, untuk nak redakan anak dia, ya bunai, kata Ummu Ruman, datang-datangnya nak bagi tonang tuan sekalian, fitnah ni kan, fitnah. Rasulullah dah tahu hati kan. Tuan-tuan sekalian, tengok kesan fitnah besar, fitnah dia besar, jangan main-main. Kata Ummu Ruman tuan sekalian, wahai anak perempuanku, apa dia kata? Nak bagi tonang dia tak, Ummu Ruman ni emak kepada Aisyah radhiyallahu anha sekalian, dia tak serabutkan lagi. Dia dengar cerita, maka dia tak bosar-bosarkan. Apa dia cakap? Wahai anak perempuanku, mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kami. Itu ya. Sebab apa tuan sekalian? Ya Allah bawa ujian ni tuan sekalian. Maka tuan sekalian, bila mak kepada Aisyah cakap macam tu, Nabi SAW tuan sekalian, dia panggil siapa tuan sekalian?
Nak meredakan keadaan, dia panggil siapa? Dia panggil 2 orang. Dipanggil anak angkat dia. Siapa nama anak angkat Rasulullah SAW? Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib. Bincang. Kan? Usamah bin Zaid, tuan sekalian, masa tu dia remaja, budak lagi remaja. Tapi Rasulullah minta pandangan dia. Wahai Usamah, apa pandangan kau tentang apa yang berlaku ni? Dia minta pandangan siapa? Bukan pandangan sahabat-sahabat Nabi yang bosa-bosa tu. Dia minta pandangan, inilah briliannya Rasulullah SAW. Dia Nabi ni segi itu dia memang hebat lah. Walaupun Usamah bin Zaid ni anak angkat yang remaja, dia minta pandangan. Panggil, ya Usamah, dia kata, apa yang kau boleh simpulkan apa yang berlaku kat aku ni, dia kata. Maka Usamah bin Zaid dia jawab apa tuan sekalian? Ini dia jawapan pemuda zaman Nabi SAW yang tidak mengeruhkan keadaan, yang tidak kata apa isteri-isterimu ya Rasulullah ni, memang tidak. Apa dia kata? Ya Rasulullah, apapun yang berlaku, Aisyah itu tetap isteri kamu ya Rasulullah. Kan? Isteri-isteri lain, kamu ada banyak isteri ya Rasulullah, dia tetap isteri kamu. Bagi pandangan kami tiada yang buruk, semuanya baik ya Rasulullah. Kata siapa? Kata Usamah bin Zaid, anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tuan-tuan, Allah jawab. Kan dalam keadaan yang macam tu kan, Allah Ta'ala turunkan ayat surah An-Nur. Surah An-Nur ayat 1 sampai ayat 11. Okey tuan sekalian, dan Allah jawab apa yang berlaku. Allah jawab dalam surah An-Nur ayat seboleh. Tuan-tuan, saya bawa Quran mudah hancur tuan sekalian. Saya bawa di rumah saya tuan sekalian. Saya tak hafal Quran. Saya buka surah An-Nur ayat seboleh. Apa yang Allah sebut pada Nabi tuan sekalian? Allah sebut pada Nabi tu. Tuan-tuan sekalian, apa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah jawab pada Nabi. Sebab Nabi keadaan yang sebulan tak tegur Aisyah, tetap tak tegur Aisyah sebulan tuan sekalian, fitnah punya pasal. Tuan sekalian, apa Allah sebut? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun azim. Allah jawab pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah jawab apa? Kita sesungguhnya ni Allah jawab bagi Nabi tenang balik tuan sekalian. Sesungguhnya orang yang membawa berita bohong itu adalah daripada golongan kamu juga. Dalam kumpulan dalam Madinah juga, geng-geng kita ya. Bukan orang luar. Geng-geng kita juga yang bawa fitnah ini. Bukan orang luar, bukan orang daripada, kalau Selangor ni bukan orang Negeri Sembilan, bukan orang Johor, orang Selangor khususnya semuanya. Contoh, orang semuanya khususnya Pelangi semuanya, khususnya Jalan Tua. Contoh, maknanya orang dalam tu tuan-tuan sekalian. Kemudian tuan-tuan sekalian, janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Jangan kata fitnah tu buruk benar. Tak, fitnah itu kata Allah Ta'ala sebenarnya memberi hikmah yang besar. Nampak? Allah sebut, jangan kau kata fitnah itu bagi kamu buruk, sebenarnya baik bagi kamu. Untuk apa? Apa hikmahnya? Kita dapat tahu siapakah kawan kita, siapa musuh kita, siapa fitnah kita, dapat tahu dah. Maknanya tuan-tuan sekalian, Allah bagi kepada Nabi, oh rupanya ada yang buat cerita bohong paling besar. Siapa dia? Kan saya sebut tadi, Abdullah bin Ubay bin Salul. Tuan-tuan sekalian, itu jahat kan? Okey, kemudian setiap orang daripada mereka akan mendapat balasan daripada dosa yang diperbuatnya. Yang sebar fitnah, yang pertama sebar fitnah, dosa besar. Yang forward fitnah tu sekalian, bertimpa-timpa dosa besar, tapi dia punya upline dia tuan-tuan sekalian, dosa paling besar. Yang menyebarkan first time fitnah. Kalau dalam ni kan, dia orang pertama yang buat Photoshop, kemudian dia edit gambar kita, kemudian dia sebar ke 200 grup tuan-tuan sekalian. Dia adalah founder. Tuan-tuan, founder tuan-tuan sekalian yang berdosa paling besar.
Kemudian yang tolong forward pula dapat seraan bertimpa-timpa. Dia forward, founder dapat. Dia forward, tuan-tuan, dalam beberapa second tuan sekalian, fitnah itu berjalan satu dunia. Tuan-tuan, ya Allah, na'udzubillah. Tu sebab Nabi pesan, wa min fitnatil mahya, elak daripada fitnah kehidupan, tuan-tuan sekalian. Okay? Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bahagian terbesar daripada dosa yang diperbuatnya itu, dia mendapat azab yang besar pula. Siapa yang terlibat paling besar siapa? Yang founder tu, maka dosa azab yang pedih. Tuan-tuan dan puan sekalian, habis tentang fitnah. Tuan-tuan jangan sebar, jangan forward tuan-tuan sekalian, walaupun kita macam botol ni. Kalau benda tu benda yang tak tepat, tak betul, jangan sebar. Ya Allah, na'udzubillah tuan sekalian. Jangan. Baik. Kemudian tuan-tuan sekalian, Nabi pesan apa lagi doanya? Wa min fitnatil mahya wal mamat, iaitu fitnah nak mati. Baik, fitnah nak mati tuan sekalian ada dua. Tuan-tuan, bila kita nak mati tuan sekalian, dia ada dua fitnah tau. Pertama, fitnah ujian atau cabaran daripada syaitan. Syaitan tuan sekalian, bila orang nak mati, dia datang berbondong-bondong. Apa dia buat tuan sekalian? Dia akan menghasut jangan sebut kalimah la ilaha illallah. Itu syaitan. Kan anak talqin, ayah la ilaha illallah, kan. Jangan, tuan-tuan, dalam Al-Quran Allah sebut syaitan akan menghasut kita sampai kawasan ni. Atas tak boleh. Atas syaitan tak boleh goda. Dia boleh kiri, kanan, kiri, depan, belakang. Kanan, jangan sebut. Dia tak nampak, dia goda, jangan sebut. Apatah lagi bila anak-anak membiarkan orang nazak itu, ayah atau mak dia terbiar tidak diajar talqin. Untuk apa talqin tu sekian? Talqin ni selamat tinggal. Illa liqa talqinun, illa liqa, selamat tinggal. Ayah, la ilaha illallah. Setan jangan sebut. Tuan-tuan, tu fitnah syaitan nak mati, elak. Kemudian fitnah kematian nombor 2 ialah orang yang datang. Orang yang datang, apa dia punya cubaan dia? Dalam tempat orang yang nazak, yang datang ni masuk rumah, orang yang nazak apa dia buat? Dia bersembang depan orang yang nazak, sembang kosong. Ya Allah, rugi kepada si nazak, dia tak dapat apa-apa. Patutnya 3 perkara ni kena buat. Apa yang pertama tuan sekalian? Bila tengok orang nazak hospital ke rumah kau dah nazak benar kan, langsung tak bunyi tuan sekalian. Pertama, bacakan Yasin kat dia. Kalau Yasin kita tak nak baca, kita ni tak ada masa, kita berdoa kepada orang yang nak mati. Ketiga, kita berzikir untuk dia. 3 ni kita buat, bukan sembang kosong. Tuan-tuan, elakkan tuan-tuan, bila sampai tempat orang nak mati tu, ada orang sembang kosong, jangan terlibat dekat kumpulan tu, jangan. Masuk dan kita berdoa kepada orang yang dah nak mati. Itu sebab tuan sekalian, seorang ulama ada pesan hari tu. Saya dengarlah dia sebut dalam satu kuliah pendek. Sebenarnya panjang tapi orang potong. Ni kata apa? Untuk mendapat manusia boleh menyebut kalimah la ilaha illallah ketika nak mati, beramallah dengan apa yang disebut ini. Tuan-tuan sekalian, dia kata ramai yang bila nak tidur tak buat benda ni. Dia kata apa? Nak mati besok boleh sebut kalimah la ilaha illallah. Apa dia sebut? Nak tidur pertama sekali ambil air sembahyang, dia kata. Kemudian baca ayat kursi. Yang ketiga tuan-tuan sekalian, baca 3 kul. Lepas tu kita tiup tapak tangan sampai habis nafas, kita sapu. Kemudian apa tuan sekalian? Kemudian dia kata sebelum nak lolap tu, jangan lupa, dia kata. Ini amalan, dia kata. Jangan lupa nak tidur sebut la ilaha illallah sebanyak mana yang kau mampu. Sebab kita dah nak tidur ni. Tidur tu adalah pra kematian, pra. Kalau mati, okeylah. Artinya kita hari-hari kita buat. Ambil wuduk, lawan setan, ayat kursi, 3 kul, doa la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidur. Tuan sekalian, buat ni, kita buat beramal dengan bondo ni tuan sekalian, ini pra kematian, nak mati besok, kita senang nak sebut kalimah la ilaha illallah. Tuan sekalian, tuan, kita kena beramal dengan itu tuan sekalian. Dan yang terakhir tuan sekalian, apa dia? Wa min
syarril fitnatil masihid dajjal. Tuan sekalian, sikit lagi ya, sikit lagi. Nabi pesan apa? Nabi pesan kita apa? Minta supaya jangan daripada gangguan fitnah dajjal. Baik, tuan-tuan. Dajjal tuan sekalian, dia kita kena faham Dajjal ni dia bukan makhluk halus tak, dia manusia biasa. Keturunan Nabi Adam alaihissalam, matanya sepek sebelah. Itu saja. Ada perkataan kafir dekat dahi dia. Apa kelebihan dia? Dia ni boleh berjalan pantas, boleh turunkan hujan, boleh tumbuhkan tumbuhan. Dia jahat. Itu je Dajjal. Tuan-tuan sekalian, apakah fitnah besar dia? Tu sebab Nabi suruh baca wa min syarril fitnatil masihid dajjal. Elak daripada fitnah dajjal. Apa fitnah paling besar tuan sekalian? Dia turun ke negara Arab. Dia jumpa orang Arab Badui kan? Dia jumpa budak. Dia panggil budak tu, "Dek, sekejap." Dia panggil. Dia macam kita juga. Cuma dia ni mata sepet lah. Kan? Ada tangan, ada kaki kan? Dia dajjal. "Dek, sekejap." Panggil. "Apa bang?" Kalau abang dapat hidupkan mak bapak kau yang telah mati, agak-agak boleh tak kau bersaksi aku Tuhan? Mana mungkin bang, mak bapak dah mati dah bang, susah nak hidup tak? Aku tanya kau, kalau aku boleh hidupkan balik, bangkitkan balik mak bapak kau, boleh tak engkau saksi aku Tuhan? Kalau boleh, okey lah bang. Boleh ke bang? Aku tanya kau ni, boleh? Kau boleh bila nanti mak kau, nanti aku bangkitkan, kau kena bersaksi aku Tuhan. Setuju? Setuju dia kata. Tuan-tuan, bila setuju tuan sekalian, apa yang berlaku? Dajjal yang jahat ni, Dajjal jahat tuan sekalian, di last minute sebelum kiamat, dia turun tu, nak menyesatkan semua orang Islam supaya jadi kafir. Tu sebabnya dekat dahi ada kafir. Dia bagi jumpa siapa? Jumpa syaitan. Dia panggil ton. Panggil ton dia. Panggil syaitan. Dia kata, "Syaitan, aku dah jumpa budak ni. Aku kata kalau dapat bangkitkan mak ayah dia, maka dia saksi aku Tuhan. Boleh tak engkau jumpa budak ni, kau menyerupai mak bapak dia, boleh tak?" Oh bagus. Ini job yang bagus. Kan? Terus kan? Syaitan dia kolaborasi dengan Dajjal. Dajjal macam kita juga. Manusia biasa, tapi dia memang ada kelebihan. Memang jahat. Dajjal, tuan-tuan sekalian. Syaitan pergi jumpa budak ni dengan keadaan wajah menyerupai mak bapak dia. Sampai tuan-tuan sekalian, ayah, mak, memang aku mak kau, memang aku ayah kau. Kau ingat tak dulu ada brother tu sebut kat kau, kalau dia dapat bangkitkan mak dengan ayah tu, dia kata kat kau saksi di Tuhan. Betul tak? Betul lah ayah. Itu ada brother datang, dia kata dia boleh bangkitkan mak ayah. Mak ayah dah ada ni. Boleh tak kau bersaksi kata mak ayah ni? Ada setan pun. Boleh tak kau bersaksi bahawasanya mak dan bahawasanya yang orang tu Tuhan? Boleh tak? Boleh lah ya. Tuan-tuan, dia mengaku Dajjal sebagai Tuhan dia, maka dia jatuh kafir. Habis. Tuan-tuan sekalian, ya Allah, tuan-tuan sekalian, ni antara fitnah Dajjal. Tuan-tuan sekalian, takut tuan-tuan sekalian. Dan Dajjal tuan-tuan sekalian, dia pergi ke Mekah tak dapat, pergi Madinah tak dapat. Sebab apa tuan sekalian? Malaikat jaga. Kan? Kemudian Dajjal dia pergi Madinah kan? Bergegar Madinah. Madinah tu bergegar tuan sekalian. Sebab apa kan? Dajjal nak masuk Madinah tak boleh. Dajjal nak masuk Mekah tak boleh. Dia masuk Madinah tak dapat tuan sekalian, bergegar Madinah. 3 kali bergegar. Kenapa bergegar tuan sekalian? Sebab tuan sekalian, ramai orang-orang fasik, orang-orang munafik keluar ikut Dajjal. Keluar daripada Madinah tu ikut Dajjal. Ni zaman Dajjal, zaman yang akan datang tuan sekalian. Maknanya anak-anak kita kena didik dia Islam. Bila dia kahwin ada anak Islam, bila dia kahwin Islam. Sampai kita punya bakar ni tuan-tuan sekalian, akhirnya sampai zaman Dajjal kita melahirkan anak cucu cicit kita Islam yang kuat iman untuk melawan fitnah Dajjal yang paling besar di akhir zaman. Tuan-tuan, doa ni tuan-tuan baca. Sebelum beli doa ni, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, 1, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil syarri, wa min syarri fitnatil masihid dajjal.
Empat yang Nabi suruh pesan, berlindunglah daripada ompek ini, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, abang-abang, kakak-kakak, tuan haji, puan hajah semua, malam ni dalam bulan saya tak bersiaran, saya dapat sedikit manfaat untuk diri saya dan tuan-tuan. Semoga kita baca doa ni selepas kita selesai membaca tasyahud akhir. Wallahu alam. Hanya Allah Ta'ala yang maha berilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita daripada malapetaka dan bahaya. InsyaAllah doa kepada Allah Ta'ala supaya apa yang berlaku pada hari ini, tuan-tuan sekalian, Allah jaga kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.